Okey, sambungan vektor. Tonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para pelajar sekalian. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-8 iaitu vektor, dan perbincangan kita kali ini berkaitan dengan pendaraban skala dan juga keselarian vektor. Okey Meh, Amir ready dah Meh? Okey cikgu, saya ready dah. Okey Meh, kita mulakan pembelajaran kita di sini Meh dengan melihat apa yang dikatakan sebagai pendaraban skala K dengan vektor A. Okey, di sini cikgu ambil satu kertas yang bergrid di sini. Okey, di sini cikgu binakan suatu vektor Meh. Meh tengok vektor ini, magnitude dia ada 4 unit Meh tengok di sini satu kotak ni kira sebagai satu unit ya. Okey, vektor ini kita labelkan sebagai vektor A Okey. Sekarang ni Meh, kalau vektor ini kita panjangkan. Ambil tengok di sini magnitude dia berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak magnitude dia 8 unit ya. Maksudnya 2 kali ganda vektor A tu. Maka vektor ni Meh ditulis sebagai vektor 2A lah. Maka dapat kita nyatakan di sini Meh bahawa magnitude vektor 2A sama dengan 2 kali magnitude vektor A. Nampak? Jadi daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan, magnitude vektor KA disama dengan K darabkan dengan magnitude vektor A tu. Boleh Meh? Okey cikgu, boleh. Okey. Kesimpulan yang kedua Meh, di sini arah KA, maksudnya arah 2A ni kan, dia sama dengan arah vektor A. Okey, apabila nilai K itu positif. Dan satu lagi Meh, kalau K itu negatif maka arah KA akan bertentangan lah dengan arah A jika K negatif. Boleh Meh? Okey cikgu, boleh. Okey Meh, kita teruskan Meh dengan bahagian yang kedua iaitu keselarian dua vektor Okey, jadi kita tengok di sini apa yang terkait dengan keselarian dua vektor. Baik, di sini Meh diberikan dua vektor yang selari. Ini vektor U, dan vektor U ini didapati dia selari dengan vektor V Okey. Jadi Amir tengok di sini dua vektor ni selari, arah dia pun sama Okey, kalau Amir perhatikan di sini Cikgu. Sekejap kita ada masalah internet kat rumah cikgu. Tiba-tiba dia off. Sebentar adalah 3 kali vektor U. Nampak? Kita boleh bagi kepada 3 bahagian ni. Sebahagian ini sama dengan vektor U kan? Jadi maksudnya vektor V ini dia adalah 3 kali vektor U Okey. Melalui pemerhatian di sini dapat kita tuliskan seperti ini. Iaitu nisbah vektor U dinisbahkan dengan vektor V ialah 1:3. Boleh faham tak ini? Okey cikgu, okey. Boleh juga, boleh. Okey, seterusnya bila sebut nisbah kan, kita boleh juga tulis nisbah itu dalam bentuk pecahan kan. Jadi vektor U nisbahkan dengan vektor V, dia boleh ditulis sebagai 1/3 macam ni lah. Okey. Dan kita boleh juga tulis seperti ini. Vektor U sama dengan 1/3 vektor V. Okey. Jadi nampaknya di sini apa yang dapat kita perhatikan ialah kita boleh kata macam ni. Jika vektor U dan vektor V selari, maka U boleh ditulis sebagai suatu pemalar iaitu 1/3 darabkan dengan vektor V. Faham ke ni Meh? Nampak lain macam muka tu. Faham lah cikgu. Setakat yang cikgu terangkan ni saya faham lah. Okey, bagus-bagus. Baik, sekarang kita nak buat kesimpulan Meh. Kesimpulannya cikgu tulis macam ni. Jika vektor U dan vektor V selari, maka vektor U boleh ditulis sebagai suatu pemalar lambda darab dengan V. Kenapa cikgu tulis pemalar lambda ni? Sebabnya, Amir tengok di sini.
adakah bila sebut nisbah ini mestinya 1:3? Tak cikgu, dia boleh macam-macam nilai boleh. Jadi maksudnya kat sini tak semestinya 1/3 nisbah dia. Jadi boleh pelbagai nilai kan. Yang pastinya dia merupakan suatu pemala. Jadi pemala 1/3 ni kita nyatakan sebagai lambda tu. Okey cikgu, okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni fokuskan sebab perbincangan dia agak sukar sikit di sini. Tengok. Ini adalah penerokaan lanjutan. Lanjutan daripada apa? Lanjutan daripada konsep keselarian dua vektor tadi. Okey, kita ulangi di sini. Jika vektor U dan vektor V selari, maka U akan sama dengan suatu pemala lambda darab dengan V. Okey. Okey, seterusnya jika diberikan suatu skala H darabkan dengan vektor U sama dengan skala K darab dengan vektor V. Okey, kita boleh susun atur, kita boleh tulis seperti ini. U sama dengan K per H V. Boleh Okey cikgu. Okey, K per H ini kan suatu pemala. Macam pemala lambda ni. Okey cikgu. Jadi maksudnya U dan V ini adalah selari. Jika K dan H ini wujud kan? Okey cikgu, okey. Tetapi jika U dan V ini tak selari. Maka kalau dia tak selari, maka pemala K per H ini tak wujud lah. Betul tak? Nampak muka berkerut dia Nanti cikgu saya tengah fikir. Okey cikgu. Teruskan. Okey, kita teruskan sekali lagi cikgu sebutkan di sini. Jika U dan V ini tak selari, maka pemala K per H ini tak wujud. Dan ambil tengok di sini. Pemala di sini kan, ini kan suatu pecahan kan. Suatu pecahan takkan wujud jika penyebut di bawah ini bernilai kosong, sifar. Betul tak? Jadi maksudnya di sini K per H tak wujud, maka H akan sama dengan kosong. Boleh? Okey juga, okey. Saya faham. Okey, seterusnya kita pertimbangkan situasi yang kedua pula. Macam tadi juga, jika skala H darab vektor U sama dengan skala K darab dengan vektor V. Okey, seterusnya kita boleh susun seperti ini. Okey, kita letakkan K ke sebelah kiri. Jadi nampaknya di sini kita dapat tuliskan vektor V ditulis sebagai suatu pemala darabkan dengan vektor U kan. Maka situasi ini boleh berlaku jika U dan V selari. Tetapi jika U dan V tak selari, maka H per K ini tak wujud. Apabila H per K tak wujud, maka suatu pecahan dia tak boleh bahagi dengan kosong kan. Jadi maknanya di sini nilai K adalah sama dengan kosong. Sebab H per K itu tak wujud. Boleh? Okey je, okey. Okey, daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Nampak? Okey, iaitu jika vektor U dan vektor V ialah dua vektor yang bukan sifar dan tidak selari, dengan keadaan HU sama dengan KV, maka H sama dengan kosong dan K sama dengan kosong. Nampak tak? Jadi benda ini berlaku jika apa? Jika kedua-dua vektor ini bukan sifar dan dia tidak selari. Boleh, Okey juga, okey. Saya faham. Bagus, Okey, seterusnya kita lihat beberapa contoh soalan yang berkaitan. Okey, contoh soalan yang pertama diberi vektor PQ sama dengan K tambah 2X tambah Y. Jika PR dengan keadaan vektor QR sama dengan HX tambah Y, ungkapkan K dalam sebutan H. Okey, di sini dinyatakan bahawa PQ ini dipanjangkan ke TR. Oleh itu, PQR adalah segaris. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, kalau PQR segaris, maka vektor PQ dan QR adalah selari. Kan? Betul juga, betul. Okey, jadi kita tulis vektor PQ, dia akan selari dengan vektor QR. Jika dua vektor itu selari, berdasarkan kepada perbincangan kita tadi tentang konsep keselarian dua vektor, maka vektor PQ boleh ditulis sebagai suatu pemala lambda darab dengan vektor QR. Boleh, Okey, okey. Baik. Seterusnya, kita gantikan vektor PQ seperti yang diberikan dan juga QR.
Okey, kita gantikan. Dan kemudian seterusnya kita darabkan pemalar lambda ini ke dalam ya, buang kurungan ni. Nampak? Okey, seterusnya kita samakan skala bagi vektor X di sebelah kiri dan kanan. Jadi kita tuliskan K tambah 2 akan sama dengan lambda H. Boleh? Okey cikgu, okey. Ya, tu tak payah tulis ke? Tak payah tulis. Lagi vektor Y pula. Vektor Y kan skala ada sini 4. Vektor Y skala ada di sini ialah lambda. Okey, oleh itu 4 sama dengan lambda lah, ataupun lambda sama dengan 4. Baik. Kemudian lambda sama dengan 4 ni kita gantikanlah dalam persamaan yang pertama tadi. Gantikan lambda tu dengan 4, maka di sini kita susun atur sampailah dapat kita tuliskan seperti yang dikehendaki, iaitu K dalam sebutan H. Maka itulah jawapan dia. Oh, okey cikgu, okey. Nampak tak? Kat sini dia menggunakan konsep keselarian dua vektor. Yang penting yang di atas ni lah. PQ sama dengan lambda QR. Boleh? Okey cikgu. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan yang kedua. Diberikan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor bukan sifar dan tidak selari. Cari nilai M dan nilai N jika 4M tambah 3 vektor U sama dengan N tolak 7 vektor V. Yang ni mudah Macam mana cara dia? Oleh kerana dia memenuhi sifat bukan sifar dan tidak selari, maka 4M tambah 3 ni akan sama dengan kosong. Maka kita selesaikan, dapatlah nilai M negatif 3/4. Boleh Okey, yang satu lagi N tolak 7 ni juga sama dengan kosong, maka N sama dengan 7. Maka dapatlah nilai N sama dengan 7. Oh, macam tu je cikgu Senang Nak selesaikan senang ambil ni sama dengan kosong macam tu saja Tapi nak huraikan kenapa kita ambil sama dengan kosong tu. Yang itu yang kita nak kena faham Jadi kalau tak faham, tengok balik note tadi Okey sampai di sini dulu untuk siri kali ini. Kita jumpa lagi dalam siri. Okey, kita sambung. Daripada hasil pembelajaran video tadi, kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan pendaraban skala dan keseluruhan dua vektor. Untuk memantapkan kita punya fahaman kita tentang dua perkara ini, kita tengok latihan dalam buku teks boleh? Okey, kita buat sama-sama latihan ini. Dan cikgu minta awak juga buat latihan ini dalam buku latihan juga lah kita tengok stop sharing ni dulu. Kongsi untuk entire screen dulu. Alright, dapat Okey, yang kita belajar tentang pendaraban vektor dengan skala baru tadi kita tengok video tersebut. Ini dalam buku teks. Kalau masing-masing ada buku teks tu, sila lihat muka surat 217. Ada tak buku teks sama? Ada Alright, so ini latihan case yang kita telah tonton video tadi, di mana kita dah pelajari satu vektor yang selari. Ini kita tengok case yang pertama ni dalam buku teks kita. Kita fahamkan dengan lebih mantap lah kalau kita tak faham video tu, tapi kita lebih fahamkan kat sini. Jadi apa yang kita nampak kat sini, kita ada satu vektor yang dikenali sebagai vektor A. Okay, kita ada 3 garis. 3 garis ni selari dan arah dia sama. Ini case yang pertama lah kalau kita tengok Dia selari kita dapat ni vektor A. Ini vektor AB, vektor CD. Okay, kita nak tulis vektor ni sama ada kita nak tulis dalam bentuk huruf kecil tetapi ada gelombang. Lepas tu kita nak tulis vektor AB ni seperti mana dalam kelas kita belajar semalam, video semalam. Kita kena tulis dalam bentuk simbol macam ini Ini nama vektor dia, vektor A ke B. Lepas tu kita ada vektor C ke D. Alright. So jadi dalam kita punya video tadi kita dapat tontonkan dan kita dah dapat sedikit ilmu mengenai skala. Skala ni maksudnya gandaan lah tentang kalau ini vektor A,
Okay, so AB ni berapa? AB ni berapa kali vektor A? Kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita tengok kat sini, vektor A ni kalau kita kira dalam bentuk magnitude, magnitude ni, magnitude ni adalah panjang dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kalau ikutkan magnitude ni, kalau kita kirakan magnitude ni mesti ada dalam simbol palang. Ini dikatakan sebagai magnitude. Okay. Jangan kepada ini. Okay, ini dikatakan sebagai magnitude. Magnitude ni maksudnya panjang vektor tersebut. So ini yang semalam kita dah belajar. Okay, so magnitude ni adalah panjang vektor tersebut. Kalau kes A kita ni adalah sebanyak 5 unit. Okay, ataupun 5 cm. Kalau kita nak kira kat sini tapi digunakan kaedah unit, kita gunakan 5 unit. Okay, itu dikatakan sebagai magnitude. Alright, kalau kita kira untuk vektor AB ni, cuba awak kira. Awak boleh nampak tak? Vektor AB ni berapa magnitude? Cikgu nak tanya tu dulu. Vektor AB tu kalau kita tengok kat situ, kita buat kiraan vektor AB adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita kat sini, kita boleh kira sebagai 10 cm ataupun 10 unit. Alright. Okay, so dalam pembelajaran kita tadi tu, alright, kita dah belajar magnitude dan dia adalah dua garis yang selari. Okay, kalau dua garis yang selari, okay, kita boleh jadikan dia dalam bentuk seperti ini. Oh, aduh, sorry. Sorry guys, terpadam pula. Mana kita? Tak ada. Muka surat berapa? 217 ya. Okay. Tekan pula cikgu. Okay. Alright. So kita boleh jadikan AB kita ni, kita boleh kaitkan bahawa AB kita, okay, AB kita kalau kita tengok kat sini, oleh kerana vektor A unit magnitude dia 5, AB kita ni ada 10 unit, kita boleh jadikan bahawa AB vektor kita ini, okay, sama dengan 2 kali A. Okay, seperti mana jawapan kita lah. Okay, kita boleh jadikan seperti inilah. Alright. So, magnitude, kalau magnitude AB, kita boleh buat conclusion kat sini bahawa AB kalau pengiraan magnitude dalam bentuk nak tahu berapa sentimeter, kita boleh tulis 2A magnitude dengan keadaan 2. Okay, 2 ni boleh keluarkan magnitude A. Jadi A kita ni adalah 5 unit. Okay, so 2 darab 5. So jawapannya adalah 10 unit. Ini kiraannya. Alright, ni kita kena faham betul-betul yang kat sini ni. Alright, itu cara kita nak dapat, kita nak tentukan skala dia. Skala dia. Baik. Yang dia katakan seterusnya, vektor AB ni, seterusnya kita pergi ke vektor CD pula. Vektor CD macam mana kita nak hubung kaitkan dengan vektor A kita. So, jadi kalau kita kira betul-betul, guys, kalau kita tengok kat sini gambar rajah kita ni, okay, kita tengok untuk vektor vektor CD kita. Kalau kita kira magnitude dia, CD, vektor CD ni, kalau kira dia punya magnitude dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, panjang dia lebih kurang 15 unit. Okay. Itu kita nak tentukan. Ini magnitude. Okay, so ini magnitude dia adalah panjang dia 15 unit. Okay, skala dia, gandaan dia, kalau kita nak compare dengan vektor A, CD dengan vektor A, berapa kali ganda? Vektor A. Kalau ini dia dapat jawapannya 3A. 3 kali ganda A. Okay, so caranya kita visualize macam ni pun boleh tahu. Kalau kita nak kira daripada sini unit dia, nak tahu dia punya magnitude dia,
Okay, CD. Ya, just in case guys, kita nak tengok betul-betul macam mana kita boleh selesaikan. CD adalah 3 kali A vektor sama dengan 3 kali magnitude A. So magnitude A tadi sama dengan berapa? 15. So 5 sorry. So jawapannya adalah 15 unit. Okay, ini magnitude. Beza Okay, ini skala. Ini skala. Yang ini magnitude. Hati-hati kadang-kadang ditanya apakah magnitude, apakah skala dia. Okay, so ini kita kena tahu jugalah. Alright, so far so good. Ada apa-apa masalah tak? Tak ada Okay, harap begitulah Okay, so jadi kita punya yang dia beritahu tadi tentang okay, tentang padam dulu. Okay, supaya kita faham dengan lebih lanjut. Okay, so apa yang diberitahu tadi tentang kalau kita gunakan contoh tadi AB tak Okay, so AB adalah 2 kali A, manakala CD adalah 3 kali A. Okay, so ini yang kita kena faham bahawa yang dikatakan sebagai lambda tu, lambda ini yang mewakili ni. Nilai 2 dan nilai 3. Dia tak semestinya kita nak gunakan simbol lambda. Kita boleh nak gunakan huruf M pun boleh, huruf apa-apa boleh. M pun boleh. So kita boleh wakilkan bahawa AB tu adalah M darab A. Okay, lambda ataupun dalam buku teks dia guna kaedah lambda lah. Okay, so itu jadi kita jangan confuse apa maksud lambda tersebut. Lambda itu adalah gandaan dia. Okay, gandaan dia seperti mana kita dah belajar tadi. Alright, so okay, jadi kita punya kaedah tadi, okay, yang kita dapati bahawa okay, selari dia mesti selari baru kita nampak gandaan dia tu. Kalau tak selari dia tak sama. Dia tak sama, dia bukan vektor yang selari. Selari ni maksudnya keselarian, dia satu arah yang sama. Satu arah yang sama dan dia tidak boleh pintas antara satu sama lain. Maksud saya, dia selari, dia selari saja, dia tak boleh pintas. Yang ini tak selari. Dia pintas. Okay, so ini tak selari. Kita kena faham maksud selari itu dulu. Okay, alright, untuk kes yang kedua, okay guys, faham tak akak ni? Nanti kalau apa-apa jumpa, boleh tonton video ini balik. Aku pun dah rekod ni supaya kita lebih faham dan lanjut lah. Alright, so jadi kita punya next soalan, kes yang kedua yang melibatkan vektor negatif. Apa maksud vektor negatif? Okay, vektor negatif, okay, kalau dia beri vektor B, okay, dan arah dia adalah ke kanan. Okay, tetapi kita ada vektor yang selari dengan dia. Vektor EF dengan vektor GH ni, dia selari. Tetapi arah yang dikatakan sebagai vektor yang negatif. Kalau perhatikan buku teks awak muka surat 217. Cuba cek. Okay, so dalam kes macam ni boleh lebih kurang sama juga. Alright, cuma kita compare dengan vektor B kita ni, iaitu vektor B kita ni sekarang ini adalah dalam ukuran vektor B kita. Kalau kita kira magnitude dia, okay, magnitude dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia ada 8 unit. Okay, dia adalah 8 unit. Ingat palang ini maksudnya magnitude. Kena kira dalam bentuk sentimeter atau unit. Kes kita ini dia nak dalam bentuk unit. Ada satu kes soalan itu dia nak bentuk meter, kilometer. Itu bergantung pada soalan yang dia akan berikan. Jadi apa kita buat? Kita nak compare dengan vektor yang selari dengan dia dengan gunakan gandaan. So jadi kalau kita nak compare dengan vektor EF kita ni, okey, dari E ke F, berapa kali ganda ni? Kalau kita tengok kat sini dia, kalau kita kira magnitude dia 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, so untuk magnitude. Okey, so magnitude EF seperti mana cikgu sering tadi, dia mesti ada palang. Ya adalah 16. So kalau kita tengok kat sini, vektor B 8, vektor EF 16, kita boleh anggapkan bahawa EF ini, vektor EF ini dalam bentuk skalar, EF ini adalah 2 kali B. Alright, so faham Okey, setakat ni faham Okey, jadi untuk vektor GH macam mana? Okey, kalau kita kira GH, magnitude dia apa? Okey, vektor GH ni, vektor G ke H. Okey, cikgu lupa satu benda. Ada negatif. Tak siapa mentionkan cikgu. Kenapa negatif? Kenapa negatif? E ke F, F ke E. Kenapa negatif? Sebab arah dia bertentangan. Nampak tak? Arah dia bertentangan dengan vektor B. Okay, cikgu terlupa nak letak negatif kat situ. So ingat peringatan. Kalau arah bertentangan, kena letak negatif 2B. Okey, begitu juga dengan GH. GH pun arah bertentangan. So kita kena letak negatif skala dia. Kalau ikutkan magnitude dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, magnitude dia mesti taruh palang ini ialah 4 unit. Okay, ini unit. Ini pun 4 unit. Alright, so 4 unit. Jadi kalau kita compare dengan vektor B kita dengan vektor GH kita boleh taruh gandaan dia. So gandaan dia bahawa GH, okay, gandaan GH kita ini adalah vektor GH adalah 1/2B. Okey, jangan lupa letak negatif. Kenapa negatif? Sebab arah bertentangan. Okey, yang ini yang kita dah belajar dan kita dah tonton video tadi. So negatif 1/2B. Alright, ini dalam buku teks kita tadilah. Tak susah mana Okey, setakat ni ada apa-apa masalah tak? Kita boleh teruskan ke tak? Boleh Rasanya boleh Boleh cikgu. Okey, sekejap cikgu nak stop sharing yang ini sebab kita ter-share yang full lah. Okey, window. Okey, share. Alright, so kita teruskan lagi. Jadi apa yang dikatakan dengan vektor gandaan atau vektor pendaraban skala atau macam tadi. Okey, ini sebagai contoh yang kita tengok tadi. Okey, kita tengok contoh 5 ni. Ini sebagai contoh yang terbaik lah kalau kita tengok kat sini. Contoh 5 ni dalam muka surat 218. Okey, ini istilah yang mana nyatakan setiap vektor pada rajah di sebelah dalam sebutan C. Okey, ini kita punya panduan kita. Ini vektor C. Okey, yang kita tengok SR, RS arah yang sama dengan vektor C. PQ adalah sama dengan vektor C. Manakala LM adalah vektor negatif untuk C. So kalau kita tengok kat sini berapa kali ganda dia. RS adalah 2 kali ganda C. Okey, betul Sebab ini kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5 So ini 1, 2, 3, 4, 5. Stop kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So ini 2 kali ganda lah So maknanya 2 kali ganda C. Okey, manakala PQ, P ke Q arah yang sama dengan vektor C, kita boleh tulis PQ vektor PQ sama dengan 3 kali C. Kalau kita kira lah berapa kali gandaan dengan C tersebut, 3 kali C. Manakala LM, negatif 2C. Okey, ini kena hati-hati kena letak negatif. Kenapa negatif? Sebab arah bertentangan dengan C. Ini selalu berlaku So ini kena berhati-hati. So ini caranya kita nak jawab kalau case in case kalau ada soalan seperti ini. Okey, mari kita sama-sama kita tengok ini latihan kita akan buat sama-sama. Baik. Ini cikgu nak tanya you guys lah, right? Okey, latih diri 8.3 ini tak perlu buat dalam buku latihan. Kita bincang sama-sama. Okey. Jadi kalau sudah bersedia
Kita tengok buku teks buku surat 218 tengok latihan kita ni. Baik, cikgu nak tanya nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. Okey, katakan kita nak cari vektor P ni. Okey, siapa boleh jawab? PQ ini kalau kita nak compare dengan vektor A, vektor A ni lebih kurang 1, 2, 3, 4 unit lah kalau kita kira magnitude dia lebih kurang 4. Vektor PQ ni 2, kecil lagi daripada vektor A. So mana kita nak tulis ni? Siapa boleh tunjukkan cikgu? Siapa boleh bagi jawab? Okey, apa dia? Apa jawapan? Vektor P sama dengan 2 vektor A. 2 vektor A. Okey, so vektor PQ sama dengan 2 vektor A. Sebenarnya PQ tu lebih kecil daripada vektor A. So kita kena tulis 1/2. Okey. Kena faham tu? 1/2. Okey, alright. Dia selari, betul? Vektor A dengan vektor PQ dia selari. Begitu juga vektor X, vektor Y, RS semua selari dengan vektor A. Cuma kita kena tulis, oleh kerana PQ ni lebih kecil daripada A, dia bukan gandaan besar, kita kena tulis 1/2A sebab dia 2 kali kecil kan. Okey, kita kena tulis macam ni lah. Okey, sebagai contoh kejap Okey, so kita tulis vektor PQ, kita buat macam ni adalah 2 kali ke 1/2? 1/2 vektor A. Ini cara kita nak tulis dalam bentuk gandaan skala. Okey. Alright. So, itu adalah yang dikatakan sebagai vektor PQ sama dengan 1/2A. Okey. Alright. So, kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Siapa boleh jawab untuk cikgu? Yang vektor X ni pula. Vektor X. Okey. Vektor X. Okey. Vektor X. Okay, vektor X ini adalah berapa kali ganda A? Siapa tahu? Lambda ni maknanya gandaan. Berapa kali ganda? Berapa kali ganda A? Okey, macam tadi PQ adalah 1/2A. Okey, lambda dia adalah 1/2. Okey. So sekarang ni kita nak tengok X pula. Okay, X ini kita nak hubung kaitkan dengan A. Arah bertentangan, awal-awal kita akan taruh negatif lah Okay, cuma cikgu nak tahu berapa kali ganda. Okay, siapa boleh beritahu cikgu? Just tengok pada skrin ni pun kita dah tahu berapa kali ganda. Tiga per 2. Cikgu boleh kata. Boleh? 3/2. Betul. Jawapannya 3/2. Okey, jawapannya negatif 3/2A. X itu negatif 3/2. Okey, macam mana kita tahu negatif 3/2? Kita boleh ukur macam ni Tengok macam mana cikgu buat. Okey, pertama kita tahu X. Tengok cikgu buat macam mana. Pertama kita kalau tengok kat sini, kalau kita kira ini ada 1, 2, 3, 4 unit. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada 6 unit. Okey, so kalau kita nak cari lambda dia, kita boleh tulis macam ni. X dalam bentuk nisbah dalam bentuk nisbah, X adalah dalam bentuk nisbah pecahan 6. Okey, bahagi dengan A adalah ada 4. Jadi X sama dengan 6/4A, pindahkan A ke sana. Okey, jadi kita dapat X lambda pula. X vektor 3/2A. Ini salah satu cara yang kita boleh buat lah Okey, okey, bagus pun. Okey, so jawapannya 3/2. Alright, so itu dalam bentuk nisbah kalau kita nak kira dalam bentuk berapa kali gandaan. Untuk A ada 4, okay. A itu ada 4 seperti mana yang ni. A itu ada 4 ganda nisbah,
manakala X tu ada 6 kali ganda nisbah dia, 6. So kita boleh bentuk dalam bentuk pecahan dulu and then kita jadikan dia sebagai vektor gandaan X vektor sama dengan 3/2 X 3/2A. Tetapi ada satu benda cikgu tertinggal. Apa benda yang cikgu tertinggal? Jawapan terakhir cikgu tu. Negatif. Jangan lupa sebab kenapa negatif? Sebab arah bertentangan. Nampak arah dia bertentangan. Okay, so ini kena berhati-hati. Okay, ramai orang akan keliru dengan keadaan seperti ini. Alright, seterusnya. Faham setakat ni? Ini penerangan cikgu lah. Okay, siapa boleh tunjukkan cikgu? Cikgu padam semua ni. Apa yang vektor Y? Okay, vektor Y ni apa dia? Apa maksud vektor Y? Vektor Y ini berapa kali ganda A? Okay, so berhati-hati sikit kerana dia bertentangan arah. Vektor Y ni kita kena tulis sebagai lambda A. Okay, lambda ini sama dengan apa? Lambda ini yang dimaksudkan sebagai seperti mana dalam latihan tadi. Gandaan dia berapa kali? Okay, so ini kita kena tahu apa maksud simbol-simbol yang tertentu dalam vektor ini. Kadang-kadang kena hati. Kadang-kadang dia tak tulis lambda, kadang-kadang dia tulis dalam bentuk huruf ke apa kita tak tahu. Okay, so lambda ni berapa kali ganda A? Okay, cuba kita tengok. Apa jawapan dia? Vektor Y kita nak hubung kaitkan dengan vektor A. So berapa kali ganda A? Siapa boleh kong tu cikgu? Negatif 7/4. Negatif 7/4. Ya, betul. Okey, tengok macam mana dapat negatif 7/4? Kira lah. Macam cikgu kira tadi. Iaitu kalau ini gandaan dia 1, 2, 3, 4. A dia 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita kena buat dalam bentuk nisbah pecahan. Okey, di mana Y tu 7 gandaannya. Manakala A, vektor A tu adalah 4. Ini cara yang terbaik lah. Okey, cara terbaik supaya kita jangan keliru. So jadi vektor Y ada 7/4 vektor A, and then jangan lupa kita kena letak negatif. Kenapa negatif? Sebab arah bertentangan dengan A. Itu jawapan yang lengkap yang kita boleh tunjukkan kepada nanti dalam peperiksaan ke apa Alright, so itu cara yang terbaik. Okey, soalan seterusnya. Siapa boleh bagi jawapan jawapan untuk RS? Cuba. Vektor RS. So cara nak 5/4. Ya? 5/4. Ya, betul. Okey, so sekali lagi vektor RS ni vektor kita gandaan dia berapa? Gandaan dia 5 ni. Vektor A tu ada 4. Alright, so jadi RS vektor kita sama dengan 5/4. 5/4 ini yang dikatakan sebagai lambda dia tadi tu. Itu dikatakan sebagai vektor yang okay, so vektor yang selari, dia punya arah dia sama dan dia ada gandaan dia. Gandaan itu yang kita katakan dalam video tadi adalah lambda dia. Okay, so gandaan dia 5/4. Okay, so ini cara kita dapatkan skala dia, pendaraban skala dia. Alright, so itu untuk kita nak fahamkan sikit tentang macam mana kita dapatkan gandaan. Alright, the next question ialah kita terus buat latihan seperti mana yang kita dah tahu tadi. A dan B adalah selari jika dan hanya jika A dan KB dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, ini yang cikgu sebutkan tadi. Okey, K ni. Alright, ini yang cikgu mentionkan tadi, iaitu tak semestinya terus lambda, dia boleh jadikan K atau M jadi N, terpulang lah. Okey, so ini yang dikatakan. Dia katakan selari jika ada satu gandaan dia. Gandaan dia macam contoh tadi, kita ada gandaan dia. Kalau dia tak selari, dia tak ada gandaan ini. Okey, ni gandaan ini penting. Ini yang dikatakan sebagai skala dia.
Okey, kalau dia tak selari, contohlah kan, ini tak selari, dia punya katakan ni vektor A, vektor B. Ini tak selari vektor C, vektor dia tak selari. So yang ini dia tak ada. Dia tak ada. Gandaan itu dia tak ada. Percaya tak? Tapi kalau dia selari, gandaan itu mesti ada. Itu sebab dia kata sama ada dia bentuk dalam boleh ubah K atau apa jua bentuk simbol pun boleh, K, M, N, itu bergantung kepada soalan. Awak jangan keliru Okey, so jika A dan B ialah dua vektor bukan sifar dan tidak selari dengan keadaan H, A dan K adalah sama dengan B, maka H dan K adalah kosong. Sebab apa? Dia tak selari, maknanya gandaan tu dia tak ada. So H dengan K tu tak kira lah lambda ke, sama dengan kosong. Itu yang dia maksudkan tadi. Jika dua vektor bukan sifar dan tidak selari. Okey, cikgu nak tanya, apa yang dia katakan sebagai vektor bukan sifar? Vektor selari, tidak selari, awak tahu kan? Yang ini selari. Okey, selari. Yang ini tidak selari. Dia berpintas. Ini tidak selari. Okey. Kalau selari, dia ada gandaan dia. Kalau ini vektor A, vektor B. A sama dengan katakan lambda B. Okey. Kes ni dia gunakan K dalam video tu dia gunakan lambda. Okey, ini kita kena jangan keliru Dia mesti ada gandaan ni kalau selari. Kalau dia tidak selari, gandaan itu sama dengan kosong. H tu ataupun sama dengan kosong. A sama dengan lambda B. Yang ini sama dengan kosong. Dia tak selari. Kalau dia tidak selari. Okey, itu dikatakan tidak selari. Jadi apa yang dikatakan sebagai vektor bukan sifar? Vektor sifar apa? Vektor sifar kalau daripada A dia pergi ke B. Ini vektor bukan sifar. Ini vektor bukan sifar. Okey, dia ada dan dia ada akhir. Akhir dia tempat lain, SMK Perimbun. Okey, yang dikatakan vektor bukan sifar. Ini vektor bukan sifar. Yang dikatakan vektor sifar apa? Vektor sifar ialah kau mula daripada A, tiba-tiba patah balik ke B. Macam itulah. So maknanya permulaannya A, akhir dia pun A juga. Ini dikatakan sebagai vektor sifar. Ini vektor dalam balapan 400 meter. Kita mula pada kita punya tempat permulaan tu, kita pusing satu balapan olahraga, pusing. Itu salah satu contoh vektor sifar. Okay, so vektor bukan sifar, dia punya permulaan dia tak sama dengan dia punya destinasi dia akhir. Okay, so itu yang cikgu masukkan Okay, so jadi kita punya kalau vektor bukan sifar dan tidak selari, bermakna skala gandaannya H dan K tu sama dengan kosong Jadi tak ada gandaan. Alright, ini kita kena faham betul-betul di mana video yang diterangkan tadi. Alright, so jadi kita buat latihan lagi. Kita tengok contoh-contoh yang tertentu sini. Okay, apalah contoh-contoh ni awak boleh tengok sendiri dalam buku teks. Mari kita sama-sama tengok latihan 8.4. Boleh? Okay, so 8.4 ni penting sangat. Diberi A, B sama dengan 5A. Okay, latihan 8.4 ni kamu kena buat dalam buku latihan okay, so ini kena buat dalam buku latihan. Okay, latihan 1 atau latihan 2 atau kamu boleh buat dalam test, apa nama panggil? Test pad Okay. Test. Dalam kertas A4 ke pun boleh, kamu simpan dalam file pun boleh. Alright, so kamu boleh tunjukkan kemudian nanti kita berjumpa nanti Alright, so nanti kita tak apa macam mana pun kita bincang juga latihan diri 8.4 ni Baik. Kita padam ni. Okay, so so macam mana kita nak buat soalan nombor 1 ni? Tengok soalan nombor 1 ni kita bagi tumpuan. Okay, tak apa, kita bincang sama-sama. Awak boleh tengok, boleh tonton video ini sekali lagi. Macam mana cikgu ini buat, kita bincang sama-sama Okay, so soalan nombor 1. Diberi A, B.
Okey. Diberi AB adalah 5A. Okey. Dan PQ adalah 20A. Okey. Ungkapkan AB dalam sebutan PQ jika AB selari dengan PQ. Yang ini kita nak bentukkan. Macam mana kita nak bentukkan? Okey, cikgu cantik kat sini ya. So, jadi cara dia, okey, teknik dia seperti mana yang cikgu tunjuk tadi dalam bentuk nisbah. Nisbah tadi, iaitu kita berjadikan AB, vektor AB sama dengan 5A bahagi PQ sama dengan bentuk pecahan iaitu 20 vektor A. Okey, so maknanya kita boleh padamkan. So 5 bagi 20 ialah 1/4. Alright, so jadi PQ ni pindah sana. So itulah cara yang paling ringkas kita boleh tunjukkan bahawa AB sama dengan 1/4 vektor PQ. Alright, itu yang dia nak minta. AB dalam sebutan PQ. Okey, dapat tak idea ni? Dapat tak? Senang je. Okey, kita guna kaedah nisbah pecahan. Seperti ini. Okey, ni namakan nisbah pecahan yang ini. Nisbah pecahan. Okey, ini cara dia. Nisbah pecahan. Okey, so dia punya gandaannya ada 1/4. Yang ini digelarkan sebagai sama ada lambda ataupun K. Okey, itu bergantung kepada soalan tersebut. Alright, ada masalah lain? Tak ada Okey, mari kita buat soalan nombor 2 pula. Okey, so nombor 2. Okey, macam mana soalan nombor 2? Okey, so you dapat idea macam mana nak buat ni. Kita conteng-conteng kat sini ataupun kita guna kaedah conteng, gunakan papan conteng Okey, tunjukkan bahawa titik-titik L, M dan N adalah segaris. Okey, tunjukkan bahawa L, M dan N adalah segaris. Okey, kalau segaris, konsepnya sama dengan fahaman kita adalah selari. Okey, sebab apa beza selari kalau kita tengok selari, ini selari. Dia tidak akan bersilang antara satu sama lain. Itu selari. Segaris pun konsep dia, ini segaris. L, M, lepas tu sambung lagi N. Segaris. Adakah ini selari? LM dengan MN ni selari ke tidak? Cuba tanya tu. Segaris. Kalau yang ni tak segaris. L, and then tiba-tiba dia macam ni. Ini bukan segaris. M, N. Okay, ini bukan segaris. Yang ini segaris. So masuk segaris sama dengan selari Senang cerita. LM dia mesti gandaan dia mesti ada. Okey, itu dia katakan sebagai selari segaris. Okey, faham so jadi kita menggunakan soalan nombor 2 ini sama macam soalan nombor 1 tadi. Jalan kerjanya sama aja. Sebab dia kata tunjukkan bahawa titik L, M dan N adalah segaris. Okey. So segaris dengan sama masuk dengan selari sebab dia punya LM ni dia selari dengan NM. Okey, yang dia masukkan segaris lah. So ini dua istilah ini awak kena faham. Banyak dia tanya segaris, selari. Ramai orang tak faham apa maksud segaris ni. Okey, sebenarnya segaris itu adalah sama masuk dengan selari. Cuma gambar ajar dia agak berbeza. Okey, cuma macam mana kita nak bentukkan ini? LM dia bagi, ini cara yang kerja nanti awak tulis balik dalam buku latihan. Okay, kita gunakan nisbah pecahan tadi. LM adalah 6x. Okey. Kemudian M vektor N. Vektor MN. Sebab bentuk-bentuk pecahan. Vektor MN adalah 18 vektor X. Okey, buat bentuk pecahan. So, yang mana kita boleh padam, kita padamlah sebab bahagi Mana kita boleh simplifikan ni satu
Ini jadi 3 lah kan. Lepas tu MN ni kita pindah sebelah sana jadi darab. Senang saja kita akan dapat LM sama dengan 1/3 M vektor N. Itu sahaja jawapan kita. Kenapa? Sebab ini yang dikatakan sebagai, kalau ada gandaan ini saja, ini yang dikatakan sebagai selari atau segaris. Okey, selari atau segaris. Segaris ni maksudnya selari lah maksudnya. Kalau dia tak ada gandaan ini, maknanya dia bukan segaris. Ini penting gandaan ini gandaan yang dikatakan simbol lambda atau K dalam istilah tu lah. Okey, setakat ni faham tak? Untuk soalan nombor 1 dengan nombor 2. Faham setakat ni Okey, faham Dia simple aja. Dia tak perlu nak kita terlalu keliru sangat. Asalkan LM ini adalah selari dengan MN, asalkan dia ada satu gandaan. Okey, gandaan ini mesti wujud. Kalau tak ada, kosong-kosong, katakan kosong, itu bukan segaris atau selari. Memang ada dalam vektor macam ini. Okey, so jadi kita pergi ke soalan nombor 3. Take note Nombor 3. Diberi vektor bukan sifar dan U dan V adalah tidak selari. Okey, cari nilai M dan nilai N bagi setiap yang berikut. Okey, ini macam mana contoh yang tadi yang kita tengok lah dalam video yang cikgu tunjukkan tadi itu pun ada. Apa kita buat? Kita boleh kaitkan Okey, cara dia macam ni Cikgu macam ni Apa tadi soalannya? 4M tambah 3 vektor U. 4M tambah 3 vektor U sama dengan, nampak apa cikgu buat ni? N tolak 7V. Okay, so N tolak 7 vektor V. Alright, so okay, so jadi yang dikatakan tidak selari, mana gandaan dia dia sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Maksud saya, dia tidak ada gandaan. Okay, U dengan vektor V, okay, katakan K, gandaan dia ini dia samakan dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Sebab dia kata kat sini tidak selari. Okay, so jadi kalau kita pindah ini ke sana, dia akan jadi U sama dengan N tolak 7 bagi 4M tambah 3 V. Okey. Gandaan ini sama dengan kosong. Okey, itu yang dikatakan tidak selari. Okey, tidak selari. Oleh itu, jalan kerja ni nak dapatkan nilai M dengan nilai N tu, kita terus boleh buat conclusion bahawa 4M tambah 3, ini kira gandaan dia lah. Ini gandaan ini gandaan. Ini gandaan dia ni. Okey, gandaan. Ini pun gandaan dia. Ini pun juga gandaan bagi V. Okey, sama dengan kosong. So itu sebab kita kerjakan ni sama dengan kosong. Dan kita teruskan, iaitu 4M negatif 3. Okey, so M sama dengan negatif 3/4. Okey, logik tak? Logik tak? Gandaan dia tu sama dengan kosong. K tu sama dengan kosong. Okey, buat masa ni lah kita kena faham ni dulu. Okey, sebab dia tidak selari. Okey, gandaan dia tu sama dengan kosong. So ingat so kita kena perhatikan apa yang dimasukkan dengan tidak selari. Kalau dia selari, gandaan tu nilai tu wujud. Macam tadi 3/2, 4/2. Okey, so jadi the next nilai N kita ialah N tolak 7 sama dengan kosong. Jadi N kita sama dengan 7. Itu jawapan kita untuk soalan 3A. Alright? Okey, ambil lah. Kalau nak print screen pun boleh, atau kamu nak menonton video ni balik semula untuk buat latihan 8.4 ni nanti 8.4 ni kena ada dalam buku latihan nanti So kamu kena tulis balik seperti mana cikgu telah buat bincangkan pada hari ini. Okey, next. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Soalan B pun lebih kurang sama. M tambah N tolak 1 U tolak M tolak 2 N tolak 10 V sama dengan kosong. So mereka ini adalah
vektor U dan V adalah bukan sifar dan tidak selari. Maknanya dia tidak ada punya gandaan tu. Dia tidak selari, dia tak ada gandaan tersebut. Okey, macam nak selesaikan macam ni? Okey, maksudnya kita tulis balik M tambah N tolak 1 U. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai tolak M apa tadi? M tolak 2N tolak 10 ini V. Okay, sama dengan kosong. Sebenarnya kalau kita nak comparekan mereka ini dalam bentuk nisbah, okay, kita kena pindahkan semua ini. Okay. So, lebih kurang macam ni. Okay. Alright. So, kita dapat maknanya gandaan ini kalau dia tidak selari, gandaan untuk U dan gandaan untuk V adalah kosong. Okay. Dia adalah kosong. Kalau dia selari, dia ada nilai dia. Tapi sekarang ni dia tidak selari, gandaan untuk vektor U dan vektor V adalah kosong. Ini kita kena faham betul-betul konsep ni. Jadi apa kita boleh buat? Kita selesaikan step by step. Okay, M N tolak 1 sama dengan kosong. Okay, ini persamaan yang pertama. Lepas tu M tolak 2N tolak 10 sama dengan kosong. Okay, ini persamaan yang kedua. Okay, apakah nilai M dan nilai N? Buatlah kaedah persamaan serentak. Ini kes untuk kaedah persamaan apa? Persamaan serentak. Okey, macam mana selesaikan kaedah persamaan serentak? Ada dua cara. Sama ada kita nak gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah gantian. Cikgu gunakan kaedah penghapusan. Kita tengok lebih senang guna kaedah penghapusan sebab ia pemboleh linear, pemboleh ubah linear. Okey, penghapusan ni senang aja. Apa kita buat? Kita hapuskan salah satu pemboleh ubah, kita tolak. Okey, kita buat kaedah tolak di mana M tolak dengan M kosong, N tolak dengan negatif 2N jadi tambah 3N. Okey, negatif 1 tolak 10 jadi tambah 9. So sama dengan kosong. Okey, ini cara kita buat kaedah penghapusan. Jadi seterusnya 3N sama dengan negatif 9 dan N adalah negatif 9/3. Okey, dan kita akan dapat jawapan dia. Kita kecilkan lagi, jawapannya negatif 3. Okey, kemudian nak dapatkan nilai M, kita gantikan kita gantikan N ini dalam mana-mana persamaan. Boleh. Ini pun boleh. Okey, so mana-mana persamaan kita boleh gunakan. So katakan kita gunakan persamaan yang pertama pun boleh. So kalau kita gunakan persamaan yang pertama, kita gunakan persamaan yang pertama, persamaan 1 iaitu persamaan yang pertama kita adalah M tambah N tolak 1 sama dengan kosong. Jadi M tolak negatif 3. Negatif 3 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi jawapan kita di sini adalah M negatif tolak 4 sama dengan kosong. Jadi M tu sama dengan 4. Itulah jawapan kita untuk nilai N dan nilai M. Setakat inilah. Okey, faham Kalau nak print screen pun boleh. Cepat-cepat print screen. Lepas tu juga kena ni. Kalau nak print screen pun boleh. Apa jawapan cikgu ni? Boleh, tak ada masalah. Okey, ini cara untuk soalan nombor 3A, 3B. Cikgu dah tunjukkan Alright, seterusnya. Boleh kita habiskan ke? Kita habis waktu ni pukul berapa sebenarnya? Kita punya masa kita ni? Kita habis pukul 10.10. Okey, sedikit lagi. Ada soalan nombor 4. Boleh Soalan nombor 4. Kita bincang sama-sama Okey, baik. Untuk soalan nombor 4. Diberi X, Y dan V, W ialah vektor selari. Okey.
So XY 6 unit dan VW adalah 21 unit. Ungkapkan VW dalam sebutan XY. Alright. So ini tak perlu nak tengok, ini senang sangatlah sebenarnya. Okay, macam mana selesaikan ni? Kita buat kat bawah ni. VW. Buat sini kan. Buat kat conteng kan. Okay, kita boleh buat sebagai VW. Okay, okay, so VW dalam bentuk vektor magnitude adalah 21, manakala yang XY tadi berapa unit? XY adalah 6 unit 6 unit. Senang aja. XY dalam bentuk magnitude dia adalah 6 unit. So senang kita boleh terus conclude bahawa 6/21 ni kita boleh kecilkan lagi kan. 6/21 ni jadi 7/2 lah kan. 7/2 lah. So jadi VW dalam bentuk magnitude gandaan dengan XY adalah 7/2. Jadi VW terus kepada conclusion kita adalah XY dalam ni. Okay, so hilangkan dia punya palang tu. Okay, sama-sama juga maksudnya. Palang itu cuma nak menunjukkan dia adalah magnitude, tapi istilah ini adalah gandaan. Okay, ni gandaan ini ada dia sebab dia selari. Okay, so jadi kita buat conclusion bahawa VW adalah vektor VW sama dengan 7/2 XY. Itu sahaja. Okay. Soalan nombor 4. Okay. Print screen jawapan kalau kamu nak ataupun kamu dah tulis dalam cerita. Latihan ini kamu kena buat dalam buku latihan nanti. Okay. So next soalan nombor 5. Tak apa, cikgu tunjukkan. Titik-titik PQ dan R adalah segaris. Alright. PQ sama dengan A dan QR sama dengan K tolak 2A. Cari nilai K jika PQ 1/2 PR. Alright, so ini yang kita kena faham betul-betul apa yang dikatakan sebagai vektor selari. Sorry. Jadi, alright. So jadi kita punya, kita dah tahu yang bahawa vektor PQ kat sini, kita tulis balik tulis balik. PQ, vektor PQ adalah A. Ini cara jalan kerjanya untuk soalan nombor 4 Manakala QR adalah apa tadi? K tolak 2A. Okay, so K tolak 2A. Vektor A lah. Okay, K tolak 2 vektor A. Okay, soalan nombor 5 Baik, seterusnya. Cari nilai K jika PQ sama dengan 1/2 PR. Okay, so kita dah tahu bahawa conclusion dia PQ dia selari dengan ada gandaan 1/2 QR. Alright. Okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sekarang ni kita cari nilai K dan kita tahu bahawa cari nilai K tersebut dengan menggunakan syarat ini. Okay. PQ sama dengan 1/2 R. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh guna kaedah kaedah ganti kat sini pun boleh. Tak ada masalah. PQ QR. Kita ganti pun. Ganti dengan A. QR gantikan dengan ni. Pun boleh. Tak ada masalah. Kita gantikan terus pun tak ada masalah. Kita gantikan. Maksudnya kita akan dapat A vektor sama dengan 1/2 K tolak 2A. Itu saja. Okey, cara nak jawab soalan ini, kita boleh relate kita boleh buat relation antara koefisien vektor A dengan vektor A. Okey, kita anggap A ini darab dengan 1. Kita anggap ini darab dengan 1. A ini darabkan dengan semua ini. Jadi, kita boleh compare 1 sama dengan, ini satu teknik
vektor. 1 sebab dia selari, 1 sama dengan 1/2 K tolak 2. Ini salah satu keistimewaan vektor. Kita kalau ada sebelah kiri, okey, ni sebelah kiri, okey, ini sebelah kanan, kita boleh compare koefisien vektor A ni dengan nilai koefisien ni 1 dengan sama dengan 1/2 K tolak 2 tolak K tolak 2 lah. Okey, so ini kita boleh gunakan cara ini dengan menyelesaikan masalah yang dikatakan cari nilai K. Okey, seterusnya, okey, 2 pindah, okey, sama dengan K tolak 2. So jawapan K kita 2 pindah, ini sama dengan 4. Okey, ada masalah? So far so good? Cikgu, tapi itu buku teks ialah 1/2 PR, bukan QR. Oh, sorry. Terbalik lah kot. Sama jugalah konsepnya. Sekejap Cikgu tertulis terbalik Okey, 1/2 PR ke? Tengok, ya. Ya. Oh, okey. PQ, cikgu putih apa? PQ 1/2 PR. Okey, QR sama dengan apa? QR sama dengan K tolak 2. Ya, kita tak perasan yang ini pula. Okey, ni tersilap betul lah. Cikgu pun tak perasan. Okey, tak ada masalah sebab kita nak tahu PQ. Kita kena fahamkan PQ. Okey, kita betulkan sedikit konsepnya sama. Okay, kita tahu PQ, nisbah PQ dengan soalan buku teks apa tadi? Soalan buku teks ialah PR. So PR ialah 1/2 kalau ikutkan lah. Okay, so PQ sama dengan 1/2 PR. Okay, so jadi dari P ke Q, dari P ke Q, dari P ke Q and then Q ke R. Lebih kurang macam ini satu lah kalau ikutkan ia punya panjang adalah 1, PR adalah 2. So maknanya nisbah dia adalah 1:1. Kalau ikutkan PQ ke buku teks kata apa? PQ sama dengan 1/2 PR. PQ adalah sama dengan 1/2 PR. Jadi PQ tu sama dengan QR lah. Sorry guys. PQ tu terus kita boleh katakan sama dengan PQ tu sama dengan nisbah dia QR sajalah. Ini cara dia. Ini saja. Bukan gunakan tadi, bukan gunakan 1/2. Ini kita padam. Ini tamu ni. Jadi PQ, kenapa 1 PR? Cikgu nak gunakan yang ini nisbah dia ni. Sorry guys. Kita padam balik semula. Sebab buku teks tadi ni tersilap kot. Buku teks tu tadi dia kata PQ sama dengan 1/2 PR. Sekali lagi. P, cuba kita habis. P, Q hingga R. Dia kata kat situ PQ sama dengan 1/2 PR. So PR tu 2 kali ganda. PR tu adalah PQ 1, PR tu 2. So maknanya ini 1, ini 1 lah sebab PQ dengan PR adalah 1/2. Jadi PQ nisbah PR adalah 1 nisbah 2. So jadi kita nak gunakan konsep, maknanya PQ ni tengah-tengah lah. So jadi PQ sepatutnya sama dengan QR. Cikgu nak gunakan yang ini. Jadi cuma kita gantikan ini sajalah. Ini A. So ini just K tolak 2A. Gantikan ni saja. Bukan 1/2 tadi. Sorry guys. So, jadi ini jawapannya. Jawapan sebenarnya. Jawapan sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini. Kita gunakan konsep kiri koefisien 1 dengan K tolak 2. K tolak 2. So jadi hubungan dia
kita boleh samakan 1 sama dengan K tolak 2. Jadi K kita pindah sana. Jadi K tu sama dengan 3. Ini jawapan yang betul. Kamu boleh ambil lah. Jawapan ini yang betul. Print screen Okay, print screen jawapan ini. Ini cara jawapan yang betul lah. Okay. Alright. Okay, so soalan nombor, kita dah lebih waktu ni. Soalan nombor 6 awak cuba buat sendirilah. Nanti kalau tak faham hari esok kami cikgu boleh tunjukkan sekali lagi lah. Okay, rasanya itu saja untuk pembelajaran kita. Kita dah ambil masa yang lebih sikit. Tak ada masalah Kita stop sharing dulu. Okay, kita stop record. Okay, so siapa dah tulis dia punya